golongan penoreh getah telah diabaikan. Apakah nasib mereka hari ini yang kos sara hidup semakin meningkat tetapi pendapatan semakin menurun. Harga getah sekilo pun tak lepas nak beli sebungkus roti, apalagi nak belikan kumbung. Lagi-lagi dengan musim yang tidak menentu, kemarau pun hujan, jika hujan tak boleh motong, mana duit nak dapat, bukan? Melihat keluarga yang hanya mencari pendapatan seharian dengan menoreh getah, mereka agak suka untuk keluar makan di restoran, apalagi kehidupan yang mewah. Hanya sekadar cukup makan, nasib mereka ini masih tidak ke mana. Hidup dulu macam mana, begitulah sekarang. Nak mencari sesuap nasi pun kena doa kepada Tuhan supaya hari ini tak hujan, tuan-tuan. Mereka terpaksa menyesuaikan diri dengan pertukaran zaman sekarang, di mana kita hari ini sedang mengejar kemajuan, tetapi dalam masa yang sama penoreh tidak dipandang. Umpama tidak diberi kaki mengejar bersama, terkapai-kapai belakang. Sedangkan negara kita mempunyai menara yang sudah mencakar langit, tetapi rakyat di luar bandar nak beli smartphone pun fikir 2-3 kali. Itu pun masih yang tidak mempunyai lagi. Lagi menyakiti bila harga getah sekarang tidak mencukupi untuk membeli makanan harian. Mereka diberi bantuan kewangan hanya setahun sekali dengan nilai RM600. Cukup ke dalam setahun kita belanja dengan nilai ini, tuan-tuan dan puan-puan? Dan ini bukan jalan penyelesaian dalam masa yang panjang. Kita perlu menyelesai masalah di akar, bukannya mampu mengubati di pucuknya. Betul, bantuan dapat meningkatkan sedikit, tetapi berapa puluh tahun lagi nak harap duit bantuan? Berapa generasi lagi hadapi perkara yang sama? Takkan kita tak ada jalan keluar yang lebih baik? Bagi menyelesaikan perkara ini, kerajaan harus lebih bijak mencari jalan penyelesaian. Dan pihak yang berkaitan seperti Risda dan Lembaga Getah harus bergerak serentak. Kena fikir jalan keluar. Sekurang-kurangnya meletak harga shilling mengikut keadaan semasa. Beri bantuan kepada tuan kebun dan juga penoreh. Laksana penggunaan teknologi walaupun hujan mereka masih mendapat hasil. Bina polisi dan dasar yang memihak kepada golongan ini seperti mudahkan pinjaman bank untuk kegunaan pengusahaan dan mudahkan birokrasi urusan mereka dengan pihak kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Bantulah bawa mereka keluar dari kemiskinan ini. Wakilan sekalian, bermula dari zaman atuk saya sehinggalah hari ini, mereka tidaklah mengharap dan menunggu bantuan dari kerajaan semata. Malah mereka telah ceburi pelbagai teraman yang dapat meningkatkan lagi pendapatan mereka. Para perwakilan dan pemerhatian sekalian, hari ini penoreh cuba usaha keluar dari kemiskinan. Ada yang tolak kebun getah, tanam kelapa sawit, tu pun tak semua orang mampu kerana masalah kewangan. Ramai yang pilih menanam ketum, kan? Kita faham ini. Kerana harga ketum melebihi harga getah. Ketum sekilo RM10, di mana getah sekilo RM2.5 sehinggalah RM3.5. Ketum juga mempunyai permintaan yang tinggi. Lagi-lagi baru-baru ini negara jiran Thailand telah membebaskan pohon ketum menyebabkan permintaan lagi meningkat. Mereka usaha, mereka cari jalan, tetapi apa yang mereka hadapi hari ini? Kegiatan ini dibantera sehabis-habisan oleh pihak berkuasa. Tetapi bila mereka tidak cukup wang untuk membeli makan, pihak berkuasa tidak pernah datang bertanya. Saya bercakap di sini bukan hendak menyokong kegiatan yang salah, tetapi jika kita tidak dapat membantu, janganlah menambah lagi kesusahan mereka. Kerajaan hari ini seumpama tidak memberi joran untuk memancing, malah patahkan lagi joran yang mereka usahakan. Jika kerajaan boleh mengeluarkan lesen kasino yang memberi manfaat kepada golongan elit, kerajaan juga harus mencari inisiatif untuk membangun dasar baru kaitan ini. Hari ini kita dapat melihat bahawa ketum mempunyai pasaran, ada permintaan. Kita boleh ekspor kepada negara jiran, kenapa kita tidak betulkan keadaan dan membantu mereka? Bangunkan undang-undang dan polisi bagi menjaga dan mengawal kegiatan ini. Siapa yang untung? Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Jika kita melihat dari sudut pandang perubatan pula, ketum mempunyai potensi yang tinggi untuk pasaran global. Merujuk kepada penyelidikan dan testimoni Dr. Dashan Singh, pensyarah kanan Pusat Pendidikan Dadah dan Ubatan USM, beliau berkata ketum dapat merawat kebergantungan heroin dan merawat simptom kesakitan. Ini berdasarkan fakta. Tambahan, di Amerika, mereka mempunyai kafe, tempat yang menyediakan produk ketum untuk menggunakan
kegunaan individu merawat ketagihan heroin. Tahu tak dari mana produk ketua mereka import? Indonesia, tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan harus mengambil serius dengan perkara ini. Sudahlah, cukuplah kita dibelakanggi negara-negara lain di Asia Tenggara. Saya tidak tahu masa akan datang siapa yang menjadi kerajaan. Di sini saya ingin menegaskan, saya akan terus berjuang, membantu mereka, mengetengahkan perkara ini sehinggalah kita berjaya laksanakan. Saya di pihak penoreh, saya bersama orang kampung.